أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Kita mulakan dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل واهدنا إلى صراطك المستقيم. ربي يسر ولا تعسر، ربي تمم بالخير، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Pertama-tama dan selamanya syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam ni panjang lagi umur kita. Dan alhamdulillah Allah bagi panjang umur dalam keadaan Allah masih kurniakan kita nikmat iman. Allah masih kurniakan kita nikmat Islam. Mudah-mudahan nikmat iman dan Islam itu dikekalkan oleh Allah kepada kita sampailah satu masa nanti semua orang mau tak mau kita semua akan pergi menghadap Allah Subhanahu wa taala. Banyakkan berdoa agar ditetapkan iman dan Islam sampailah kita mati nanti. Amin ya rabbal alamin. Yang saya muliakan Tuan Imam, seterusnya barisan pengurusan Masjid Al-Muhajirin Seberang Jaya, muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, tuan-tuan guru, alim ulama. Tak lupa juga kepada Abang Nar Rashid kita, iaitu pihak media daripada Kalam Ilmu Studio. Tuan-tuan jangan lupa untuk niat i'tikaf, duduk elok, senang-senang elok. Niat i'tikaf dulu nah. Takut sekali lajak lena. Noh, niat dulu. InsyaAllah sekali insya' kita berhenti. Tak lama. Kan, yang ni pasien dah ni kuliah, insya' kena berhenti dah. PG noh. Tak boleh tahan lah lama-lama pun. Mengikut kajian, tak tahulah betul ke tak. Tapi saya rasa macam betul. Mengikut kajian, manusia ni dia boleh terima input dengan baik selama 40 minit. Selepas daripada tu dia mula kurang. Sebab tu bila kita buat, kita ada take time. Take 5 ke, take 2 ke, bagi refresh balik lagu tu. Baru mula balik. Kalau dia pergi straight sejam setengah, dia main, boleh rasa macam boleh, tapi dia hanya ingat nak hak setengah jam mula tu. Hak setengah jam ke belakang ni dia mula main repek lah. Lagu tu. Jadi tuan-tuan insya-Allah lagi 39 minit insya' azan-azan, lepas tu kita sambung sikit berhenti. Betul. Baik, kita akan sambung pengajian kitab 40 hadis pilihan. Yang sebenarnya jadual hari ini jadual Ustaz Azam, tapi Ustaz Azam kita dia tak sihat. Kebetulan malam ni pula saya memang ada masjid minta peluang bagi laluan kepada ceramah perdana. So saya kata tak apa, saya boleh rehat. Ingatkan nak rehat, Haji Kon jalan tu tak rehat juga. Kan, kalau ikut jadual saya Isnin depan lah kan. Isnin nak main ni. Yang tu tak apa. Selagi boleh kuliah kita kuliah.
Baik tuan-tuan, kita tengok pada muka surat yang ke-21. Betul muka surat 21. Betul tak? Betul. Hari itu kita sentuh berkenaan dengan sifat malu. Yang kita sentuh 10 perwatakan orang yang baik, kata Sayyidatina Aisyah. Sifat orang yang baik. Dan paling utama adalah malu. Yang kita sentuh 10 tu, kalau tuan-tuan ingatlah, kalau tuan-tuan tengok muka surat 18, ada nota kaki di bawah tu. Muka surat 18 kita ada nota kaki di bawah. Kalam-kalam Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha dengan menyatakan sifat orang baik. Kalau orang baik ni ada 10 perangai ni dekat dia. Cakap betul, jujur, amanah, kemudian hubung silaturahim, balas budi baik orang, melakukan kebajikan, rajin melakukan kebajikan, nampak sampah tepi jalan ambil buang, itu melakukan kebaikan. Dia nampak longkang tak tutup dengan sempurna, dia ambil penutup longkang, tutup dengan elok. Itu orang yang baik lah lagu tu. Kemudian orang yang baik lagi menjaga maruah jiran, menjaga maruah sahabat, melayan tetamu dengan baik. Ni yang kita sentuh ni pada bulan lepas. Dan kata Sayyidatina Aisyah, yang nombor 10 adalah sifat malu. Inilah ketua daripada semua yang di atas. Semua yang di atas. Sebab apa tuan-tuan? Kalau orang tak ada sifat malu ni, dia bukan malu sesama manusia, malu dengan Allah pun perlu ada. Hak duk cakap mohong, hak duk mohong orang yang pecah amanah. Dia pun tiada sifat malu dengan Allah Subhanahu wa taala. Bila jadi lagu tu tuan-tuan, ada tak ciri orang bertakwa dalam diri depa? Allah sebut dalam Quran apa? Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ciri orang yang bertakwa, Allah sebut yang pertama, alladzina yu'minuna bil ghaib, yang beriman dengan benda yang dia tak nampak, perkara gaib, benda gaib. Allah kita tak boleh lihat, tapi Allah lihat kita dah. Ya Allah sentiasa lihat kita. Tak pernah putus Allah lihat kita, tapi kita berasa ada Allah lihat. Orang yang bertakwa, dia akan rasa benda tu. Bila dia rasa benda tu, dia malulah bila dia nak buat sesuatu benda yang dilarang oleh Allah. Sebab tu kata Sayyidatina Aisyah, orang hak baik ni, dia ada sifat malu dengan Allah bila dia buat jahat. Clear? Tuan-tuan yang tu. Dia ada rasa malu bila dia kata ke orang. Dia akan rasa malu bila dia pecah amanah. Sebab apa? Dia malu Allah melihat perbuatan-perbuatan jahat dia. Dosa-dosa yang dia buat. Jelas tak tuan-tuan? Yang tu. Yang tu yang kita sentuh pada bulan lepas. Hari ni kita akan sentuh juga. Sentuh pula berkenaan dengan hadis yang menyatakan mematuhi hak-hak jalan. Tuan-tuan yang nak kitab, ada kitab dalam raga depan ni. Boleh ambil kat depan ni. Ada lagi berapa buah. Nah tuan-tuan, dia pegang kitab ni, dia rasa lain sikit. Rasa lain pun dia payah sikit nak lena. Dia duduk pegang tu, dia rasa payah sikit, dia berasa. Kalau kitab nak lena pun kitab jatuh dulu. Dia sedap. Gitu. Baik. Hadis sahih yang diriwayatkan Imam Al-Bukhari, Muslim dan Abu Daud. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Tuan-tuan buka muka surat 21 nah. Iyyakum wal julusa ala turqat wa fi riwayatin bit turqati. Faqalu ma lana budun innama hiya majalisuna natahaddatsu fiha. قال فإذا أبيتم إلا المجالس فاعطوا الطريق حقها. قالوا وما حق الطريق؟ قال غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
Diceritakan oleh Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebut apa? Iyyakum wal julus 'ala turuqat. Kalau boleh elakkanlah jangan duduk di tepi-tepi pinggir jalan. Dalam riwayat yang lain mengatakan bit turuqat, dalam riwayat ni ala turuqat. Jelas nah? Dalam riwayat yang ni dari riwayat Abi Sa'id Al-Khudri yang ni ala turuqat, dalam riwayat yang lain bit turuqat. Sama je lebih kurang. Jangan duduk, turuqat tu jamak kepada tariq. Jamak tu banyaklah jalan-jalan. Kalau satu jalan kita panggil tariq, banyak jalan kita panggil turuqat. Lagu tu jamak macam muslim ah. Muslim kalau banyak muslimin, perempuan muslimah. Kalau ramai muslimat. Lagu tu lah, belajar sikitlah bahasa Arab no. Yang tu. Nabi kata iyyakum wal julus 'ala turuqat. Janganlah kamu ataupun elaklah kamu daripada duduk-duduk di tepi-tepi jalan. Maka sahabat pun kata malana buddun. Tak ada dah tempat lain. Cakap tu. Kami tak ada dah tempat lain. Sebab apa? Tempat yang itulah hiya majalisuna natahaddatsu fiha. Tempat yang kami nak sembang-sembang. Ya macam kita lah. Lepak tepi jalan kan. Kalau bahasa Indonesia panggil ngongkrong. Betul ke sebut tau? Ngongkrong. Lepak-lepak. Kita panggil lepak kan. Bersantai di tepi jalan. Yang tu. Kata sahabat kata, yalah, mana ada tempat dah, ya Rasulullah. Itulah tempat kami. Okey, tak apa. فَإِذَا أَبَيْتُمْ إِلَّا الْمَجَالِسِ فَأْتُوا الطَّرِيقَ حَقَّهَا. Kalau hampa nak duduk juga, kalau ini hampa nak jadikan dia tempat duduk juga, tolong patuhi hak-hak jalan. فَأْتُوا الطَّرِيقَ حَقَّهَا. Patuhi hak-hak jalan. Maka sahabat pun bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa itu hak jalan? Maka Nabi pun kata, hak jalan itu yang pertama, ghaddul basar. Rendahkanlah pandangan matamu. Jaga mata. Boleh faham no? Kalau tengok dalam terjemahan dalam kitab kita, dia tutup mata. Tuan-tuan, ghaddu ni lebih kepada rendahkan. Rendahkan. Rendah. Tutup mata lagi, kereta langgar mampu. Kan? Yang tu. Macam tadi, dapat video yang makcik di Rantau Panjang, duk cuci-cuci periuk, kereta suara demai. Nasib baik dia tak tibai dia dan elok sat. Urut dada kawan pun. Kalau tidak, sidai rapat tu. Gitu. Sebab tu Allah Ta'ala sebut dalam Quran, qul lil mu'minina yaghudduna min absarihim wa yahfazu furujahum. Surah An-Nur. Nanti kita kesentuh juga. Rendahkan pandangan. Kemudian, wa kafful adha. Jangan sakitkan hati orang. Duduk tepi jalan, duduk lepak-lepak, duduk bagi sakit hati orang. Nanti kita sentuh. Yang kemudian, yang ketiga, itu yang kedua. Yang ketiga, waraddus salam. Jawab salam. Kalau kita duduk-duduk, orang bagi salam. Memang kalau kan kita sentuh hari itu, tajuk yang dua tajuk lepas, berkenaan dengan salam. Kalau orang naik kereta, ataupun berkenderaan, lebih aula, lebih baik dia bagi salam kepada orang yang berjalan. Orang yang berjalan bagi salam kepada orang yang duduk. Itu dia punya turutan yang baik. So bila orang duduk tepi jalan, kita duduk tepi jalan, orang bagi salam kat kita. So jawab salam, raddus salam. Kemudian wal amru bil ma'ruf, ajak orang melakukan kebaikan, wan nahyu 'anil munkar, dan serulah, cegahlah mereka daripada melakukan kemungkaran. Ada 5 hak jalan yang perlu kita patuhi kalau kita nak bersidai tepi jalan tu. Gitu. Baik. Ini huraian tentang hadis tersebut waktu zaman Nabi dulu, tuan-tuan, rumah-rumah sahabat ni dekat-dekat. Kalau kita tengok, yalah lah ni dah banyak roboh dah. Kan antara perkara yang kadang-kadang saya berfikir, kadang-kadang fikir juga pasal apa kerajaan Saudi begitu keras macam tu.
Kan depa robohkan rumah Nabi, depa apa nama tempat rumah Halimatus Sa'diyah, tempat-tempat peninggalan-peninggalan sahabat, semua depa roboh dengan alasan tak mau menjadikan perkara-perkara syirik kan, tu kufur dan sebagainya. Yalah kalau boleh buat bagi elok lah. Kan buat bagi elok, pagak ke, dorang jaga ke. Sayanglah kan, sayang benda-benda gitu. Sedangkan benda-benda lain, artifak-artifak kita boleh simpan. Kan, mumia Fir'aun pun disimpan. Yalah memang Allah Ta'ala sebut, Allah akan kekalkan sebagai tanda kebesaran Allah. Kalau kita tengok di muzium Saudi sekalipun, tuan-tuan, ada benda-benda artifak-artifak, benda lama-lama dia duk simpan. Tapi benda-benda yang rumah Rasulullah, tempat-tempat lagu tu, dia roboh. Kan? So kadang-kadang kita nak mendalami, kan, nak mendalami ataupun nak lebih mempelajari tentang sirah Nabi tu, dekat tu je. Kan, kadang-kadang dia belajar, bila kita pergi tengok, kita rasa lain. Tuan-tuan, contoh tuan-tuan, kita pergi umrahan. Sebelum ni kita belajar tentang Hajar Aswad. Tak pernah tengok lagi, betul tak? Bila pergi sendiri tengok, oh macam ni batu dia. Kemudian kita pergi belajar juga tentang Safa dan Marwah. Kan, Siti Hajar duk berlari apa semua. So bila kita pergi mas'a tu, pergi tempat sa'i tu, so kita nampak, oh macam ni tempat dia, macam ni tempat dia. Kita boleh naik sikit bukit dia tu. Perasan tak? Tuan-tuan kalau pergi sa'i naik sikit, pijak batu-batu tu. So kita berasa, inilah tempat, inilah perjalanan sirah-sirah Nabawiyah yang dulu-dulu. Lagu tu. So yang itulah, kalau macam mana, dari tu kerajaan mereka kan. Ini kerajaan kami, dia berkata tu, macam mana? Kita pun patuh je lah. Yang tu. Jadi tuan-tuan, waktu sahabat Nabi, waktu zaman Nabi, rumah dekat-dekat. Kan rumah dekat-dekat. Kita pun rumah dekat-dekat kot ni. Dia rumah dekat-dekat. Maka depan-depan jalan tu, mereka akan adakan tempat duduk. Tempat duduk di situlah tempat ada gerai dan sebagainya. Dan tempat tu juga mereka bincang-bincang masalah. Kalau ada masalah pun dia berbincang. Di situ juga tempat-tempat berehat. Sama macam kita duk buat lah, parking tempat rumah kan. Parking tempat rumah apa semua. Kalau di rumah kampung tu bawah pokok lagi dia buat pelantang. Dia buat gazebo, tempat parking lepak tepi jalan lagu tu, tengok kereta lalu. Masa tu mula duk kata kau orang, ni kereta kancil orang tak pakai dah zaman lalu ni duk pakai lagi. Masa tu duk kata kau orang tu. Yang tu lah. Itulah hak jalan. Kan yang tu. Baik. Kita tengok dalam sangkaan sahabat-sahabat teguran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi bukanlah bertujuan melarang kebiasaan mereka duduk. Kerana masing-masing mereka bukan berkumpul. Nabi pun tahu sahabat-sahabat kalau kumpul bukannya untuk tujuan mungkar dan maksiat. Akan tetapi Nabi nak habaq tentang bagaimana Nabi nak ambil berat sebab orang Muslim ni Nabi jaga sungguh supaya dia tak buat benda-benda yang terlarang. Sebab di jalan ni dah tempat lalu lalang dan kita boleh nampak macam-macam perangai. Betul tak? Macam-macam jalan. Macam-macam gelagat kita boleh nampak kat jalan ni. Kat situlah kita boleh nampak orang sombong. Betul tak orang sombong? Jalan motor Jepun punya pickup buat tayar 2, dia naik tayar 1. Jepun ni engineer dia pickup macam mana nak bagi stable bagi. Boleh kat Malaysia tukar tayar sotong, naik pacak 1 tayar. Nah, clear. Lepas tu rem motor deras-deras. Lagi nampak orang lagi mereka nak rem motor deras. Sombong, tuan-tuan. Kan? Tu bak motor, kereta patah lagi. Tambah-tambah pakai kereta mewah. Lagi jalan, menyengit jalan. Tuan-tuan, yang tu. So di jalan ni kita boleh nampak macam mana perwatakan orang. Macam mana sifat-sifat orang. Ada orang sombong, ya Allah sebut. Wala tamshi fil ardi maraha. Jangan kamu berjalan atas muka bumi Allah dalam keadaan maraha, dalam keadaan sombong. Atas jalan kita boleh tengok orang sombong. Naik motor sombong, naik kereta sombong, naik lori besar. Cara sombong dia. Tuan-tuan yang tu. Sebab itulah di jalan ni, tempat lalu larang orang macam-macam ada. Sifat hak baik ada, sifat tak baik ada. Hak baik betul. Masa tu kita boleh tengok orang hak pakai seat belt. Orang hak main jalan pegang handphone. Betul tak?
Dulu zaman dulu main handphone drive je. Zaman ni motor pun main handphone. Ganas tak ganas. Tu jenis lagu tu kat lampu traffic light. Ghalib orang horn marah. Amboi tak reti nak sabar. Walhal dia yang salah main handphone. Dia duduk salah orang horn dia pula. Macam-macam perangai kita boleh jumpa di jalan. Sebab itulah Nabi sebut tentang hak-hak yang kita perlu jaga. Kan? Yang tu. Jadi memandangkan kepada keadaan ini, maka tujuan Nabi cakap lagu tu supaya ingatkan. Janganlah duduk di tepi jalan apabila ada tujuan-tujuan yang tidak baik ataupun ada hal-hal yang tidak baik. Maka dengan itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minta pada sahabat-sahabat supaya mereka dapat jaga hak-hak jalan. Jaga hak-hak jalan. Yang pertama iaitu ghaddu absar, ghaddul basar. Apa ghaddul basar? Rendahkan pandangan. Rendahkan pandangan. Itu yang pertama. Sebab tuan-tuan, di jalan kita boleh nampak macam-macam. Dengan maksiat dia. Kan? Dengan maksiat contoh. Kita boleh nampak aurat orang. Tambah Penang pula. Kita ni tuan-tuan, antara orang yang Allah Ta'ala uji dengan keimanan yang kuat, ketakwaan. Contoh, Allah uji kita dengan ujian iman mata. Dia main lalu depan kita, amoy. Naik motor. Lalu dia bawa pelan, angin deras pula main. Tiup habis kain dia. Kita pun Allah Akbar. Tambah tuan-tuan, saya tak apa duduk kampung. Kan tuan-tuan ni duduk bandar metropolitan Seberang Jaya. Keluar rumah, tolong jaga pandangan betul-betul you. Keluar jalannya lagi, masuk pergi tempat shopping komplek ke, market belakang ni ke. Lagi mudah terdedah dengan ujian mata. Sebab tu Allah sebut, Qul lil mu'minin. Surah An-Nur ayat 30. Katakanlah wahai Muhammad, kata kepada orang beriman, ayyaghuddu min absarihim. Rendahkan sebahagian pandangan. Maksud kata bukannya rendah semua. Sikit je. Rendah sebahagian sahaja. Apa maksud dia? Bila rendah pandangan, kita terhindar daripada memandang orang lalu lalang yang menyebabkan kita melakukan dosa-dosa mata. Ataupun dengan rendahkan pandangan ni, kita boleh elak daripada kata ke orang. Macam hak saya sebut tadi. Kata dekat orang, tu tengok motor zaman bila dia pakai tu C70 lampu bulat. Ada lagi zaman ni, ada lagi. C70 lampu bulat tu. Orang dah tak pakai dah motor tu. Tu zaman Abrahah pakai dulu. Kata ke orang, mai pula orang tu naik kereta kancil. Lo ada lagi kereta kancil zaman lah ni noh. Ni, sebab tu duk tengok ni. Duk kata korang, ada lagi zaman ni naik kereta kancil. Tengok-tengok driver kancil besar saya pula. Allah, lagi dia tambah tu dia. Mana boleh gajah naik kancil? Kesian kat kereta. Dah sungguh. Yang ni based on true story. Saya ingat tuan-tuan, bismillah. 2009 haji, saya pergi kursus nikah di Sungai Petani. 2009. Pergi kursus haji di Sungai Petani, tuan-tuan. Saya naik kereta kancil mak saya. Kancil 850. Kancil 850 hak lampu bulat tu. Kancil. Bukan Vivo, kancil. Tuan-tuan keluar pintu dia kata tu dia. Tu hang tengok gajah naik kancil. Kau acak ni. Gajah naik kancil dia kata kita. Kesian kat kita. Kan yang tu tuan-tuan. Sebab apa tuan-tuan? Dari itu tu. Sebab tu Nabi kata, ghaddul basar wa kafful adha. Rendahkan pandangan dan jangan menyakiti hati orang. Jelas tak? Bila terlalu tengok ni, bukan tak boleh tengok, boleh. Tapi kalau nak tengok, boleh pastikan tengok, jangan sampai melakukan maksiat. Contoh maksiat mata.
contoh maksiat mulut, lidah, jangan kata. Jangan sampai menghina orang tu. Naik kereta kancil, naik motor buruk. Jelas tak? Sama, tuan-tuan tahu, badan besar ni berapa ujian nak kena ni. Naik kereta kancil pun salah bang. Naik epai pun kena. Dah tahu badan lagu tu naik epai. Han tengok. Allah, kesian kat motor. Betul tak tuan? Kau tuan-tuan duk kata juga kat orang. Kalau tuan-tuan duk buat kau, janganlah lepas ni jangan duk buat. Kesian kat orang. Kan, yang tu. Jangan, Nabi kata apa? Ghaddul basar wa kaful azar. Jangan sakitkan hati orang. Sebab tu kadang-kadang bila nampak orang motor, tu dah motor standard lah, motor F5. Tu dah nalau dah. 8SL, 7SL naik motor. Tengok tu. Tu kalau full throttle pun takat 60 boleh pi walaupun motor dia 150cc. Contoh. Tuan-tuan, yang tu. Sebab tu Nabi kata, hang boleh duduk tepi jalan. Tapi jangan sampai kaful azar. Jangan sakitkan hati orang. Clear? Tuan-tuan lah yang tu. Baik. Dan yang ketiga, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebut juga tentang apa? Menjawab salam yang kita dah sentuh. Berkenaan dengan menjawab salam. Tuan-tuan tengok pada muka surat yang ke-23 yang di bawah tu. Kalau di sini nombor 6 lah. Ucapan salam itu adalah sebagai tanda kasih mesra sesama orang Islam. Sunat tuan-tuan, bagi salam tu sunat. Jawab itu adalah wajib. Melainkan jawab yang menimbulkan fitnah dan membuka ruang maksiat. Contoh, ada geng-geng perempuan, akhwat duduk tepi jalan je lah, duduk bincang sambil beli ayam Richie Amo salted caramel tu. Dia duduk kat situ, yalah dari zaman-zaman ni kan jenis study pun tepi jalan apa semua. Dia letak-letak duduk sembang sama-sama, bincang silibus apa semua. Tiba-tiba ada geng-geng jantan ni, geng-geng lelaki duduk main Assalamualaikum. Kan geng-geng motor. Memang niat bagi salam tu sebenarnya nak mengurat lah. Nak tackle, nak kacau dan sebagainya. So, perempuan tu wajib dia jawab salam dia tu. Jikalau memang menimbul keraguan ataupun boleh menimbulkan maksiat, buka pintu fitnah, dia tak jawab. Dia tak wajib jawab pun. Tak wajib jawab pun salam orang tu. Yang tu. Yang tu banyak orang gunakan taktik salam nak berkenalan dengan orang. Assalamualaikum, tak jawab dosa. Kira dia mengaji lah, kira. Walaupun nak mengorat orang, walaupun panggil lagu tu, tapi dia mengaji, bukan tak mengaji. Dia tahu benda tu, hak jawab bagi salam sunat, jawab salam tu wajib. Dia tahu, dia mengaji punya orang. Tapi kena faham, sepatutnya bagi salam itu bukanlah untuk tujuan maksiat dan bukan tujuan kejahatan. Maka menjawab salam itu adalah hak-hak yang wajib dipraktikkan. Seperti mana hadis Nabi, saliman muslimuna min lisanihi wa yadihi. Kemudian Nabi kata, usallimur rakib alal mashi. Bagilah salam rakib, orang yang berkenderaan, alal mashi, ke atas orang yang berjalan. Orang yang berkenderaan lebih aula bagi salam kepada orang yang berjalan kaki. Dan juga orang berjalan kaki bagi salam kepada orang yang duduk. Yang tu. Clear? Baik, ada pun yang ke 1, 2, 3, 4. Yang keempat, iaitu mengajak orang melakukan kebaikan dan juga mencegah daripada kemungkaran. Sekalilah 4 tu. Kalau tuan-tuan tengok muka surat 24 pada yang atas sekali. Tuan-tuan, sebenarnya hak mengajak orang buat baik ni bukan ustaz je, bukan da'i. Sebenarnya hak mengajak orang melakukan kebaikan ataupun tanggungjawab orang mengajak orang buat baik dengan larang orang buat jahat ni semua orang. Ustaz pun kena, tuan-tuan pun kena. Jangan kata ni ustaz tak kata apa pun. Kalau jelas benda tu yang kita tahu haram, tetap haram. Contoh dia mencuri. Contoh lagi minum arak, tak perlu ustaz tegur, kita nampak kita kena tegur. Sama juga contoh di jalan.
Kan di jalan ada orang-orang duk naik motor. Kan kita kenal ni jiran aku ni tak nikah lagi. Dia jalan naik motor dengan jantan mana peluk sakan. Tak perlu tunggu ustaz, tuan-tuan bertegur. Jelas tak? Ad-dinun nasihah, agama itu nasihat. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi, fa illam yastati' fa bi lisanihi, fa illam yastati' wa illam yastati' fa bi qalbihi wa dhalika adhaful iman." Hadis sahih. Apa Nabi kata? Barang siapa di kalangan kamu, man ra'a minkum, barang siapa di kalangan kamu yang nampak mungkaran, mungkar. Perkara mungkar, sama ada perbuatan curi ke, maksiat ke, rosakkan harta benda ke. Tuan-tuan nampak tiba-tiba ada orang duk pergi buang lubang jamban ke. Kan lah ni pasien kalau di belah kampung kita membunuh orang duk balas besi parit. Di sini balas tak? Ada juga noh. Tu depan rumah saya, tuan-tuan, rumah saya duduk kat pokok simpur 94 Matang Buluh Haji. Depan tu longkang besar. Ada dekat setengah depan kot. Depan rumah saya. Tak larat tukang besi lah, tuan-tuan. Tak tahu siapa balas. Kan daripada kata tu take fit, Ustaz, take fit. Dan nak kata take fit pun tak tahulah. Wallahu ta'ala alam. Takkan angin main ribut main angkat tiang besi tu. Mustahil lah, kita fikir logik tu mustahil lah. Tuan-tuan tak larat tukang. Contoh orang nampak benda tu, tegur. Tapi zaman lah ni tuan-tuan, pasien ambil gambar dulu. Tidak. Nak ambil gambar, ambil video dulu. Bukan nak tegur maksiat. Dia nampak orang buat salah, dia ambil gambar dulu. Tengok. Macam ni punya orang duk ada ni. Dia rakam dekat setengah minit, besi tu pun orang dah angkat, bukan nak tegur. Bukan tak berani tengok ustaz, takut sekejap lagi kena balun. Kemas. Tak sungguh lah ni. Tuan-tuan tengok zaman lah ni kalau accident. Tak sungguh accident. Orang ambil gambar dulu. Tak call ambulans, ambil gambar dulu. Ambil video, buat video, upload terus ke media sosial, bubuh terus, hantar terus ke admin Penang kini apa semua dan hantar. Kira dia yang paling up to date. Benda ni realiti tuan-tuan. Antara penyakit yang ada dekat orang kita. Sepatutnya benda-benda emergency macam tu dia perlu bertindak dengan segera. Tapi tak. Buat video itu lebih penting. Hantar kat orang itu lebih penting. Yang tu. Sebab apa? Nak pengaruh, nak kenalan, nak bagi orang tahu ramainya pengikut dan sebagainya tuan-tuan. Yang tu. Ubah. Kita kena ubah. Sebab saya sebut benda ni tuan-tuan, satu hari pagi saya pergi sekolah. Kalau tuan-tuan perasan di 94 Matang Buluh tu, kami ada jalan macam tu sikit. Depan rumah saya pokok simpur. Situ kerap berlaku aksiden. Selalunya kalau motor aksiden kat situ, teruk lah. Jalan tak nampak teruk sangat. Masuk kata jalan tak nampak bahaya sangat. Tapi kalau aksiden tu dah 3-4 orang mati. Salah seorang dia adalah pekerja kantin sekolah kebangsaan Matang Buluh. Meninggal kat situ juga. Kan depan betul-betul masuk lorong rumah saya. Lorong tu masuk rumah saya dulu, hak mula. So pagi tu pergi sekolah. Pukul 7:05 keluar rumah tuan-tuan. Sebelum duduk sarung kasut tu, bunyi gedebam. Saya kata pergi. Orang seorang lagi pula mati. Yang mulut keluar. Seorang lagi pula mati pula. Saya tengok betul tuan-tuan depan jalan. Pasang dah aku lambat pergi sekolah. Otak bukan nak tolong. Lambat dah pergi sekolah. Tuan-tuan, saya pergi sampai tengok budak tu, budak sekolah Badawi ke sekolah mana tak tahu. Budak sekolah lah. Dah tidur atas jalan lah. Bantai kereta Alza warna putih. Baru 2 minggu sudah. Tuan-tuan tahu dah, saya tanya telefon ambulans. Tak telefon lagi. Hari betul yang duk kata tak telefon lagi tu. Tangan pakai handphone. Rupanya tengah duk rekod. Saya kata berhenti rekod. Telefon dulu. Nak tahu sekejap lagi budak ni dalam 2-3. Kan kita duk tinggal tak tahu dia jadi dia ke mana. Tak tahu disebabkan lambat. Yalah memang kalau dah mati ni mati juga. Kan orang kata ustaz kita kena percaya pada takdir, qada dan qadar. Betul Betul kalau lagu tu tak payah pergi klinik lah. Kalau lagu tu tak payah pergi hospital, sakit jantung. Tak apa tak mati Percaya qada dan qadar.
Kena faham min qadarillah ila qadarillah biqadarillah. Sebelum kita kena, semasa kita kena dan selepas apa yang berlaku, semua bawah takdir Allah. Allah Ta'ala tahu. Kena faham lagu tu. Jadi telefon ni, kita usaha telefon ambulans. Tapi perangai orang ni, sanggup ambil gambar dulu. Cerita telefon ni. Telefon. Saya pun dah, ni telefon. Dah ambulans pun jawab, hospital pun jawab panggilan. Saya pun gerak pergi sekolah. Katanya tak teruk dah. Tapi budak ialah, budak sekolah. Kena dia balas kereta. Begitu. Tuan-tuan, ini penyakit yang ada zaman lah ni. Kalau nak ambil berita sensasi. Kan sama juga berlaku atas jalan raya. Aksiden belah kanan, hak jam belah mana? Belah kiri. Aksiden belah kanan, hak jam belah kiri. Sebab apa duk kalut tengok? Ada hak lagi dahsyat sekali ni. Tengah duk drive. Handphone duk pegang, rekod. Tuan-tuan, patuhilah hak jalan raya. Kan yang tu. Sebab Islam ni dia begitu detail. Sampai ke jalan raya pun dia nak ambil tahu. Betul tak? Fikir-fikir balik, mana ada agama yang sesempurna agama Islam. Agama yang paling terbaik. Kan? Sampai ke hak jalan pun bagi tahu. Tuan-tuan, sebab tu dalam hadis Nabi, ad-dinun nasihah, agama itu nasihat. Dan Nabi kata tadi, hadis tadi apa? Man ra'a minkum munkaran. Barang siapa yang nampak kemungkaran, cegah dengan kuasa. Apa maksud kuasa? Kalau siapa ada pangkat, ada pengaruh yang boleh sedarkan. Lah ni ialah kadang-kadang orang kita lebih dengar cakap, bukan cakap ustaz dah tuan-tuan, tak. Kadang-kadang cakap pempengaruh. Ataupun dalam bahasa Inggeris kita panggil influencer. Ustaz cakap tak makan lagi yo. Dah semua zaman lah ni, kalau ustaz cakap benda ni haram, tak dengar lagi yo. Tapi influencer tahu, jangan buat benda ni, tak boleh, haram. Oh bagus dia ni, tengok. Macam ni orang, bagus. Sentiasa ajak melakukan perkara kebaikan dan mencegah. Hari ustaz dah abang lama dah benda tu haram, hang tak mau dengar. Yang influencer cakap sekali, terus hang dengar. Tuan, itu tabiat orang ni. Penerimaan orang ni. Dia lebih ambil siapa? Ambil orang yang ada. Tapi tak apalah, alhamdulillah. Gunakan kuasa pempengaruh itu mengajak ke arah kebaikan. Contoh, baru-baru ni, masjid subuh Jumaat tu. Betul tak? Masjid di Kuala Lumpur, panggil siapa? Artis Alif Aziz. Alif Satar. Alif Satar. Banyak dengan Alif Satar. Panggil mai, dia ajak orang, jom subuh seperti mana Jumaat. Maka ramai lah pagi tu berdiri. Baguslah benda tu. Jangan pula ada sakit hati. Tu pun ada orang kata juga, nak habaq mulut orang ni. Alah, mereka ni harap artis baru nak main masjid. La haula wa la quwata illa billah. At least itu salah satu dakwah dia. Nak harap kita tak popular ni, orang pun tak kelapang nak main. Betul tak tuan-tuan? Contoh. Sama juga dalam bidang dakwah, contoh. Kalau panggil siapa main duduk depan ni ramai masjid. Ustaz Azhar terus. Kira sakat ni dia ranking kot lah. Yang kira orang panggil main penuh lah masjid. Dia. Siapa lagi? Kazim Ilah. Siapa lagi? Kalau main abang mesti main lah. Abang semua ustaz abang main. Siapa lagi? Syekh Zainul Asri. Betul tak? Kalau main yang depan ni ustaz aja terus. Ada jemaah main ni. Sila-sila tuan-tuan nak duduk selesa lagu ni pun tak boleh. Penuh. Alhamdulillah. Jangan pula ada rasa dengki. Ni pelik, orang buat benda baik kita pergi dengki pasal apa? Lepas tu buat mengata pula kat orang, dengki, kata macam-macam. Yalah, itu. Bagus Alif Satar tu, bagus. Satu tindakan yang sangat baik. Ajak orang main sembahyang subuh jemaah. At least dia telah mengajar orang melakukan satu perkara, membuang sifat munafik. Tanda orang munafik, ciri orang munafik adalah orang yang payah nak sembahyang jemaah subuh dan isyak. So subuh tu dah main, alhamdulillah.
Lepas ni ajak insya pula. Dengan guna pempengaruh. Tak salah. Tak salah. Silakan. Asalkan tujuan yang baik. Tapi kesian tuan-tuan. Ada juga mulut-mulut tak puas hati. Mulut dengki. Dan orang Malaysia lagu tu lah. Bukan orang Malaysia lah. Mana-mana pun memang akan ada lagu tu. Tambah-tambah orang Melayu kita. Lagi cukup tak suka kalau orang lebih pada dia. Kan, tuan-tuan, walhal benda itu satu benda yang sangat baik. Sebab dia guna kuasa yang dia ada. Biyadi, pengaruh yang dia ada. Kalau tak mampu, fa illam yastati' fa bilisanihi. Kalau tak mampu dengan kuasa, tak ada kuasa. Guna dengan lisan. Macam saya tak ada pengaruh apa. Guna dengan cara menyampaikan kuliah, tazkirah dan sebagainya. Mudah-mudahan adalah sedikit input yang boleh diguna pakai. Sebab tu dalam menyampaikan kuliah ni tuan-tuan, saya set dalam diri saya. 45 minit saya, lebih kurang banal noh, 45 minit noh. 45 minit, 50 minit. Kadang-kadang isi kuliah saya betul-betul boleh hadam ni. 5 minit je. Yang poin kita akan ingat betul-betul, 5 minit. Saya kata bagi saya apa? 5 minit janji beramal pun tak apa dah. Jelas tak? 5 minit tapi menjadikan satu amalan pun tak apa dah. Jemaah contoh malam ni ada lebih kurang 50 orang. Jangan expect 50 orang boleh dapat semua. 3-4 orang dapat pun alhamdulillah dah. Asalkan mereka beramal dengan ilmu yang disampaikan. Itu dah baik dah sebenarnya. Maka terlaksanalah tanggungjawab atas diri orang yang telah amanahkan kepada kita. So alhamdulillah, yang tu je. Kan bukan nak target crowd ramai baru aku nak ceramah. Kalau crowd tak ramai tak mau dan sebagainya. Bukan dia. Itu bukan niat ataupun bukan tugasan tanggungjawab dai yang sebenarnya. Untuk. Kemudian wa illam yastati' fa biqalbihi, kalau tak mampu tegur, ubahlah dengan cara tadi tak mampu dengan pengaruh pun tak ada, lisan pun tak mampu nak cakap, tegur tazkirah apa tak mampu. Tegur dengan hati, fa biqalbihi, cegah dengan hati. Itu adalah selemah-lemah iman. Cegah dengan hati ni macam mana? Yang pertama doa. Ya Allah, minta-minta dia jadi orang yang baik. Ya Allah, minta-minta lepas ni kalau dia naik motor tutup aurat. Ya Allah, lepas ni minta-minta kalau dia naik kereta pakai tali pinggang keledar. Nak tegur tak berani, dia cincin penuh jari. Cincin penuh jari tuan-tuan, nak tegur lagu mana? Weh mat, ni pakai tali pinggang lah. Apa dia? Dia bunyi apa dia sudah. Tak ada apa, jalan elok lah. Baru nak tegur, sekali dia angkat cincin dia. Apa dia? Tak dengar. Dah tuan-tuan, cincin penuh jarak tengah ni. Berani tegur. Tegur dengan hati ni macam mana? Yang pertamanya doa tuan-tuan, doa. Nampak kemungkaran, dialah kita tak mampu nak tegur dengan kuasa yang kita ada, dengan lidah pun tak mampu. Doa banyak-banyak. Kita bukan hina sosok tubuh seseorang itu. Tapi kita mencela ataupun kita tak suka dengan perbuatan yang dilakukan oleh sosok tubuh demikian. So doa agar Allah Ta'ala bagi hidayah. Hidayah Allah ni kena cari. Kena cari yang tu. Baik. Selain pada doa, mesti ada perasaan tak suka. Perasaan benci dengan perbuatan dosa yang dilakukan tersebut. Contoh, tuan-tuan nampak orang di jalan raya. Contoh, nampak orang memang buat salah. Paling mudah mencuri di jalan raya ke. Ataupun merosakkan harta benda. Nak tegur tak berani. Tuan-tuan mesti ada rasa tak reda dengan perbuatan ataupun maksud yang mereka buat. Jangan kata apa. Dia pilih kat dia. Biasalah muda. Zaman muda. Jangan. Wa man rida bi maksiatin maksiatun. Siapa yang reda dengan maksiat yang dilakukan, dia seolah-olah melakukan maksiat tersebut. Yang tu kaedah fiqh yang tu. Baik, kita tengok kesimpulan dan pengajaran pada hadis yang kita sentuh. Yang pertama, larangan dan tegahan duduk di tepi jalan itu bermaksud nak halang daripada kemungkaran berlaku. Dalam kaedah usul fiqh kita panggil sadduz zara'i. Ataupun kita mudah panggil mencegah daripada mudarat ataupun kerosakan. Kita cegah. Itu panggil kaedah sadduz zara'i. Yang tu.
So kita tegur, contoh yang tak pakai helmet, kita tegur. Yang tak pakai seat belt, kita tegur. Ajak dia pakai seat belt. Sebab apa? Ialah takut jadi apa-apa susah lagi. Yang tak tutup aurat dengan sempurna, ajak tutup aurat. Yang mana mencuri tegur, itu merupakan satu perkara yang salah. Yang tu, baik. Yang kedua, apabila tidak ada tempat lain dan menggunakan tepi jalan, terpaksa dilakukan, maka peraturan-peraturan dan hak-hak jalan mesti dipatuhi. Macam tadi dah kita sebut. No? Macam tadi kita sebut hak-hak jalan dan undang-undang peraturan. Di Malaysia ni ada peraturan. Kalau tuan-tuan, saya bawa balik Thailand. Saya bawa balik Thailand. Saya pun tak tahu kaedah orang sana buat motor macam mana. Payah nak jumpa orang pakai helmet noh. Kan? Kau memang saya lalu. Nak jumpa orang pakai helmet payah. Kalau ada pakai helmet pun, kalau naik dua orang, hak depan je pakai helmet. Hak belakang tak pakai helmet. Awak kepala hak belakang kebaik ke? Kira lagu mana? Kira ada transform ke? Dia punya kekuasa helmet di belakang secara automatik. Kan? Depa jenis lagu tu. Tuan-tuan, itu peraturan. Peraturan. Jangan kita rasa leceh pula. Benda tu benda untuk kebaikan kita. So benda tu tegur. Kan ajak orang melakukan kebaikan. Baik. Hak jalan yang wajib dipelihara ialah memelihara mata. Macam tadi dah. Ghaddul basar. Rendahkan pandangan. Rendahkan sebahagian pandangan. So jaga mata di jalan raya ni macam-macam. Macam-macam kita boleh nampak. Dan disebabkan mula pada tengok mata tu lah, kita boleh timbul dosa-dosa yang lain. Dosa mulut mengatakan orang, dosa tangan nak kata ke orang melalui tangan dan sebagainya. Mula pada apa? Mata. Kan tengok orang lagu ni kita nak komen. Tambah-tambah lah ni semua zaman nak komen. Semua benda dia nak ulas. Pasal Malaysia kalau 4-0 pun dia nak balas. Pasal minyak nak naik harga pun sekali dia nak balas. Ayat tak ada 4 hari pun dia nak hurai. Semua dia nak urai. Ayat negeri Terengganu pun dia nak ingat. Ayat negeri Selangor pun dia nak ingat. Ayat Kelantan pun dia nak ingat. Ayat Kedah. Ayat Penang. Semua dia hurai. Kan sepatutnya hak jenis lagu banyak hurai ni, geng-geng PBA mau ambil dia kerja. Kan duduk dengan geng-geng JP hang buat pandai sangat. Buat. Tengok. Macam mana. Kan yang tu. Tuan-tuan yang tu. So, berpada-padalah. Baik, yang keempat. Sebenarnya hadis Nabi ni nak menyatakan apa? Bila pakat-pakat mematuhi hak-hak jalan, insya-Allah itu akan mewujudkan suasana aman damai dalam masyarakat kita. Ialah masing-masing jaga mata, masing-masing jaga kemungkaran, ada hak cegah kemungkaran, ada orang bawa ajak orang melakukan kebaikan. Maka negara kita akan jadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Negara yang baik dan Allah Ta'ala sentiasa merahmati dan mengampuni negara kita. Amin ya rabbal alamin. Kita berhenti dekat ni tuan-tuan. InsyaAllah nanti hari Isnin nanti kita jumpa lain. Kita akan sambung pada hadis yang ke-6, tajuk yang ke-6, iaitu berkenaan dengan orang mukmin yang kuat. Wallahu ta'ala alam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. اللهم جنبنا من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء والأدواء ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم ولكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته